Selamat kembali lagi kepada rancangan KYL Podcast. Kami masih bersama lagi dengan dua tetamu kami di studio kami ini. Of course. Dan ini adalah the moment yang korang tertunggu-tunggu ya. Memang korang mahukan dan inginkan. Dan kita akan mulakan dengan cerita seram dan pengalaman-pengalaman anda. Betul. Tadi bila kita punya nak cakap short break tapi dah jadi long break kan. Kena pakai tandas. Yalah, Satu tandas je kan. Susah kan. Kerit-kerit ni dari tadi. Tercerit berit Yes. Tapi bila tadi kita ada the short break pun, Sarah pun ada kongsikan yang dia ada macam-macam pengalaman. And the one thing yang dia share yang is a surprise because you weren't there. Kau tu dia buat apa tak? Cuci kubur. Oh no. Pembersih kubur. Cuci macam tak sedap pula cakap. Buka habis cuci pakai pipe. Cuci kan. Korek dulu lah. Jahat. Dah ada proper name ke untuk orang panggil ni? Pencuci kubur. Tukang tak ada, pembersih tak? Bukan pembersih kubur. Macam mana boleh tersampai bidang itu pula? Oh wow. Tapi kubur Muslim lah bukan Kita takkan aku bukan actually nak Tahniah. try. Mana tahu kan boleh. Singapura kan. Kita nak try juga Christian or Chinese. But I think okay. Chinese dorang ada dorang punya own, those Ada upacara-upacara dorang semua lah dorang nak buat. bersih. Okay. So bagaimana anda memasuki dalam bidang kau dah cakap Bidang pembersih. membersihkan kubur-kubur. Industri. It happened Bila start? 5 years ago. 5 years ago. Oh dah lama juga 5 years ago. Tu dah 5 years ago. COVID lah kot. Orang Pasal COVID. arwah my 2020. father meninggal bulan COVID. Apa aku meripik je. Tahun COVID. Faham. Tahun Terbegit. tahun COVID. Okay. So after my father meninggal, because I want to be more closer, pasal rapat kan dengan dia. So I tend to always pergi tengok dia tiap-tiap bulan. So it become orang kata apa macam, why not I do this at the same time. So I talk with another friend. Then I and her just start this NY Graveyard Services, we call it. Boleh ikut kita punya Instagram. Oh ada juga Instagram. Instagram. Boleh lah nanti letak. Okay. Kita masih, orang kata nak kata cuba-cuba tak adalah. Macam bagi I, kalau ada orang booking untuk bersihkan kubur, okay, then we will take the booking because dia ada package A, B, C. Oh ada package. Ada package. So ada package untuk once, dan kita ada package untuk sebulan, dan kita ada package untuk setahun. Oh macam gitu. Ikut berpatutan dah harga dia. Oh Alhamdulillah. okay. Faham. So kita bersihkan kubur yang the loved ones for them. At the same time, pasal I suruh pergi kat my father punya kubur kan, bersihkan. So I also take this opportunity. So misal katanya tak ada, then I and my partner, we will bersihkan kubur yang terlarang. No, Tak teratur lah. tak teratur. Dah serabai gitu Ya, serabai. So bila kau bersihkan kubur yang berserabai tu, maafkan saya lah kalau kurang ajar sangat lah. Maaf kata lah. Kira ni semua buat ikhlas lah. Kau just tolong bersihkan. Oh Alhamdulillah. So kita pun dah dapat kubur yang daripada, pasal kubur is lot, right? It's a lot. So kalau kena yang lama, kadang-kadang kan dia ada punya ular semua kan. itu kita try to avoid lah. Pasal dah terlalu lama dah kecoh sangat. So kita kalau buat pun, pasal kita kena ada tools, the right tools for it. Of course. Pasal kita perempuan. Ya. So both of me and my partner, kita perempuan ni, pasal ni semua kerja lelaki. Betul. Kata, pasal dia orang more stronger, right? Yes. So when it come to us, kita macam YOLO lah. Nak kena strategize sikit lah the approach and all. Okay, I So see. kita try figure out, I'll be the one who like a landscape gardening, cantikkan. So masing-masing ada role sendirilah. Dia cantik-cantikkan, I tolong. Macam dia, I suruh dia tolong I macam, babe, tolong I yang keras-keras ni buat lah. Nanti lepas tu I kasi cantik. Kadang-kadang I pun nak buat lah. Sometimes nak buat benda yang keras jugalah. Keras tu macam mana tu? Keras ada benda ke? Bukan The roots. Oh, Because okay. Ingat kan keras saja ada benda kat situ kan. Faham. Itu pun adalah juga. Ada juga. Okay. Tapi around what time you selalu buat? Lepas subuh. Lepas subuh kita plan. She driving. So she will fetch me with all the tools. And we will go off.
So plus minus reach about 7-ish. So Sunrise lah. nanti kita jumpa abang. Ada satu abang dan family, dia akan jual bunga. So he become dah macam member lah, dah kenal. Dah kenal orang-orang sana lah. Okay. Pasal I ada this habit of macam masak sikit ke, atau tak nanti kasih diorang makan lah. Pasal bagi I macam dah lah toilet susah nak jumpa, nak pergi makan susah kan. Kita kasih lah. Kira there's a nice small community kat situ jugalah orang-orang. Family. Oh, family. Pasal dia ada like kedai dia, example dia jual bunga kat sini, nanti anak dia jual sebelah sana, nanti ada jual sebelah ni. Budak-budak ni rajin pula tolong bapak dia. Nampak juga. Cuma agak panas lah kan. Macam mana tu agaknya. Bulan puasa pakai sheets lah. Yes. Bulan puasa was a challenge. Tapi nak masuk bidang ni dia ada nak kena ambil lesen ke? Wow, alam. Pasal I rasa kalau you nak like legitly bersihkan kubur untuk the proper one, dan buat dapur lah, mesti ada company. Kita buat ikhlas. So kita don't actually like, I don't know whether I need to have a license. If yes, I don't mind taking up one. Okay. So far tak ada orang yang stop you all for doing this? No. Tak ada Itulah bagus. It's very nice. It's an interesting thing to know lah. Tak expect pula kan. Tak expect jadi gamer. All rounder lah. Pembersih kubur. Tahu masak. Boleh nyanyi? Nyanyi boleh? Boleh juga. Boleh dengar satu verse sikit tak? Berpackage lah. Lanjutlah aku sikit Siti Nurdandiana ke. Okay, since kita dah speak pasal music kan, so lagu apa you usually sing? Genre apa? What's your genre lah? Music genre first lah. Sama-sama Ziana Zain kan? Pernah nyanyi lagu Ziana Zain, lagu Orang Putih, ada telo Melayu sikit, lagu dandut. Dandut lah. Alhamdulillah. So kira kat kerja you akan dengar dia nyanyi-nyanyi lah. Tak pernah lah, tapi sebab Syira ni dia pun number 1 suka karaoke. you should go. You guys also. You guys. Ya lah kau cakap. Pasal I suka karaoke. I suka. Pergilah boleh ajak Syira. Okay. Alright. Training sikit. Actually me dan Syah pun sama juga. Karaoke tau actually. Dah pergi situ tak nak pegang mic. Kita just vibes je. Aku that one time we went for a date kan. Aku suka karaoke lah, tapi tak nak nyanyi. Aku ajak dia lah, macam ikut I lah, teman lah, kita pergi karaoke lah. Let's just vibe, and just let loose kan. So aku book 2 jam. 2 jam dia duduk kat situ. Aku dah macam konsert 2 jam. Berpeluh kau. Keluar je. Berpeluh. Basah-basah saya. I see. Okay lah, with that being said kan, let's go back to the punya horror sikit. Okay, kat kubur tu kubur tu sana tu. Kubur tu kan. Siapa tak, pasal aku nak tanya ni sebelum sampai kubur. Pasal kat part 1 dia ada nak terlepas something tau. Yes. Ya, Abby Midari pun suruh tak apa, simpan tu batu. Yang partner tu. Very hot one. So boleh story tell twice at work. Is it? So good. So please share. Okay, kita mulakan dengan Bismillah. Apa dia? Bismillah. Yes. Tak ada yang melihat podcast ni atau mendengar lah yang ditujukan ni. Tak apa. InsyaAllah. There's no names to be mentioned. Don't worry. I kena bikin dengan mak dia. Mak dia macam mana? Kira kita start from the first. I used to be doing like an internship but not. It's a work and pay. Work study Work study diploma gitu Kuatnya suara aku. Macam work study program lah. Exactly. It was a work study program. I was working and studying as a nurse. Nurse juga. Bidang kau besar Macam industry is very big. Portfolio banyak. Before I was IT, was like so into IT. So ni ni umur I dalam plus minus letak kata 19 to 21. Okay. Right, around there. So I tengah work and study. So I kenal dengan satu hamba Allah ni. Supposedly they're supposed to kenal dengan my kawan, but something happened between them. I don't know. So he become my friend. Okay. So
kita dah kenal, get to know each other, blah blah blah. So one day dia ajak datang rumah kenal dengan mak dia. Okay. I think it's a dating phase for him to start somewhere. Dia baru habis NS. Okay. So if I to kenalkan my mother, that will be not my mother, apa kata, nak menantu ideal lah. Pasal dia drawing block lah. Faham. Okay, faham. So mak-mak kita tu lah Some mothers they don't agree to it kan. So for me tak apalah, itu semua copy paste lah kan. Okay, so dia kenalkan mak dia. At first mak dia tak suka. Sekali tak tahu kan nak cakap macam mana. Maybe I ni senang berbual dengan mak-mak kot. Peramah lah. Peramah kan. So what happened was wow, Dia dah Comfortable Get comfy lah. so what happened was dia kenal dengan mak dia. Kira dah sayang lah gitu. So one fine day mak dia ajak lunch without him around. Okay. So I think anak dia pergi mana-mana, tak tahu lah. Merayap Dia pun lah. jantan keplek juga. Havoc juga lah. Jantan miang lah. Jantan keplek. Very. That's funny. Sorry. Lanjutkan. So sekali cakap datang rumah lah, kita lunch. Okay. So datang lah. Mak mata aku gerak. Shit. Sorry. Tak apa. So datang rumah. Okay, datang lah. So ibu masak apa? Rendang ayam. Okay. Nice. Sebagai orang Melayu, rendang ayam on occasion, right? It's a random thing lah. Okay. Okay. So makan lah. Datang makan, tak fikir apa-apa. Dengan tak sengajanya hamba Allah ni makan, baca doa semua tau, settle. Tapi kira dia letak benda kat dalam lah. Macam mana tu? Macam orang kata kadang-kadang kita kena buat dengan cara voodoo ke apa kan. Ya. Ni dia suruh taruh dalam makan. Letak dalam makan lah. macam nasi kangkang, tapi ni nasi rendang lah. Faham. Rendang sudah dingkang-kang. Ui. Rendang kangkang. Dah jadi ni pula advertisement. Rendang kangkang. Kan. Saksikan rendang kangkang. Ya. Habiskan ketawa dulu. Aku kau start ketawa dari store. Contagious lah. Ya. Contagious. It's a laughing contagious. Yalah. Apa aku mimpi? Bersih. So, dah makan. Dah makan, dah spend time semua Pasal mak dia pun nice. Mak dia benar. Mak dia nice. So sama line lah. Common interest So the idea is, the mom idea is to have me to look after the son. Okay. Like dia tak bekerja kan. So dia baru habis NS kan. So you need somewhere to have someone to macam guide lah. yeah, not just guide, to be part of his life, to be part of their life. Okay. But unfortunately the way dia buat ni salah lah. Okay, yalah. So, Memang. moving forward, satu hari tu I demam. Okay, I demam. I kat rumah dia. Then as a person, you will give ubat kan. Ni makcik suruh kasih I satu helai kain. Kain. Okay, pakai benda ni. Nanti insyaAllah boleh reda lah demam. And during that period tak balik tak apa. Oh, duduk situ lah. Pasal I selalu balik kerja balik rumah dia. I will always have time to go there, but never have time for my family. Okay. So malam tu kita kalau tidur bersama pun kita tak tidur asing-asing bilik. Kita tidur kat hall. So akan bentang je. Yulah, bentang je Jonet. Besok kelakar Jonet tau. Jonet dah keluar. Maafkan kami lah. Bentang lah. Bentang lah Jack. Bentang shot. Yalah, out lah. Kita kasih 2 minit dia habis ketawa lagi. Astagfirullahaladzim. Minta maaf. Tak apa. Ini konsep dia. Orang dalam kereta best dengar. Macam apa ni? Apa kelakar sangat ni?
Itulah CML. Sampai main penda dia. Dah tergentil lah. So moving Sial lah kau. forward. Yes Then please. dan gitu. Sejuk kan. Icon kan depan. Dia dah bentang tilam, kita dah tidur sesama. So what is the weird thing is I tak tahu yang I kena tau. I tak tahu yang dia try to do something to me until I terbangun halfway. Halfway terbangun macam rasa macam ada orang tengok. So you tahu tak? Okay. You rumah dia 5 bilik. So rumah lama akan besarkan hall. Betul. Right? So standard procedure, mak-mak akan taruh satu kursi, meja, sofa, lepas tu nanti table ada dia punya dining area, that coffee table thing, Yeah, on the TV. So we were baring kat sini. You just picture this baring kat sini, coffee table, sofa. Okay. So I baring macam ni. So I tengok. I tu macam ada satu benda ni, kan dia macam, kau tengok Dayang Senandung tak? Dayang Senandung. Tak tahu. Yang What's that? it's a Ramli punya cerita lama gila yang perempuan hitam tu. Tak tahu. Kira kau nampak lembaga hitam lah. Ya. Shit. The funny thing, this shit shut up. Okay. Tengok balik lah. Apa pelan-pelan. Dia pakai baju nurse yang lama punya, yang ada heat. Ya, ada heat dress lah. Like the old school nurse. Kalau tengok Silent Hill-nya type of nurse. Macam suster ngesot ya. Iya. Benar. Beneran anjay. It's like dia tengah duduk. Alamak, aku nak tunjuk, tak boleh tunjuk Dia macam gini, tengok aku gini. Nampak wajah dia. Yes. Ada wajah. So reaksi muka dia macam mana? Gimana? Alamak, dia terbobong Indo pula. Macam gitu. Awak. That's dangerous, Dia man. tengah staring at you lah. Yes. So bila so time tu terjadi tu dalam waktu berapa tu? Jam berapa? Plus minus which hour 3-ish 2-ish. Witching hour. So kau pun tersadar, and that's why kau notice that lembaga/lady tengah duduk kat sofa looking at you. Habis kau buat apa? Saya macam tengok dia macam Astaghfirullahaladzim. Yang kelakar mak dia sebelah I pusing kat I. Dia takut. Sial lah. Mak dia pun tahu Dia jaga dia. Kepala otak kau. Dia macam casual lah gitu. Casual. Oh my days. Jangan takut lah. Then you do what? Then what you do? Dia macam then dia tepuk I. Pok-pok sana tutup mata. It was that. What? You lah. That was my first one. So mak dia ada this thing where ajak I punya mother is quite strict. Saya muda budak muda. Pasport mak pegang apa. Of course. So this mothers of him ajak pergi TP Tanjung Pinang. Tapi I ni tengah Pulau Pinang. Hei. Pulau Pinang. So ni kita pergi Pulau Pinang tu macam Penang Island macam gerik makan bersedap dia kan. Itu dah tekan memang dia. Mak, I want passport. I'm going Pulau Pinang. Tu mak dia cakap okay. So the day, example today I'm going, the day before I masuk hospital. Okay, kenapa tu? I ada endometriosis. It's penyakit puan penyakit perempuan. Okay. Ada some tumor going on, blah blah blah. So masuk hospital. Okay. The parents definitely is not happy about it because they want to ajak me to go TP but. So I masuk hospital. The day after that, Dong datang tengok I visiting and stuff. The dad give me a bunga. Bunga apa macam bunga cempaka. Bunga rampai. Cempaka. Celaka betul. Betul Dia lah. kasih, dia cakap dengan I, I'm going to put this inside your drawer. Do not open the drawer to anyone, only to yourself. Wah. Tu I macam si bodoh ni anggur lah. Macam okay. Alright. Carry on lah. Okay. So my dad, we come from a family where my arwah father so ada dia punya guardian angel kind of thing. Ada history jugalah, sejarah dia pun ada. So hamba Allah ni family ni ada kan. The funny thing is tiba I fikir balik duduk like recall balik apa jadi diorang tak pernah bertembung. So example macam visiting hour 12 to 2. So 1:30 dia dengan I. Okay. So kejap lagi tiba-tiba macam
I nak balik. Ayah dengan ibu balik Oh okay. Sekejap lagi my father message. Bapak tengah naik. So it's a rolong right. Yalah. Go to the ward. Macam Correct. dah suspicious By right sikit lah kan. should connect lah. Exactly. You will be bertembung. You will definitely will see each other. Ya. Tapi nanti kalau my father datang, itu macam, you tak jumpa my friendnya parents? Saya cakap, mana ada orang jalan? Oh. Like, papa ada seorang aja duit, mana ada orang? Hilang. Tak fikir apa-apa tau. Masih tak fikir apa-apa. Until one day ni, macam my father would never see the parents. The parents would never see my father. So one fine day, I was like so sick. And my uncle came over to visit I. My mother is already there. Okay. My uncle tu nudge my mother. Dah lama nenek tu jaga. Wah. So I'm like, my mother was like, nenek apa sih? Like, dah lama lah. Sebab tu sakit budak ni. Nenek yang suster tu lah. Wah lah ni. What? Oh shit. He see the person as a nenek. You know those Ini kebayan gitu lah. Korang tengok yang jangan pandang belakang congkak. Cerita Mak lampir vibe lah. macam yang siapa kau? Bapak kau yang macam tu. Macam itu. Ya. Tapi aku tengok sebagai Dayan Senandung tu. Oh, dalam vision kau nampak macam young lady nurse. Tapi pakcik kau nampak Nenek tua. holy shit. So after he saw it, things go differently lepas tu. Macam mana tu? Orang sana dah dapat alert or whatever crap lah. Yalah. Dia dah start dapat alert. And then diorang try to break the silaturahim between my mother and myself. Diorang start hantar barang. Kira my mother and my uncle semua cakap, jangan angkat call, jangan block diorang, delete off their number. Kalau nampak nombor tak kena, jangan angkat. But me being me kan, dah kena kan, Tak tahu kan. Saya nak cari je. Apa-apa semua macam family ni is more family than Ada my rasa family. Ada rasa gelisah tak bila kau Berjauh. berjauh? Yes. Diorang dah start hantar dan diorang kasih I mimpi my mother been eaten by the darkness. Like jauhkan my mother dengan I. Then hantar penanggal luar rumah. I can see the head just flying around for fun. I don't know what they doing. Like gerobok ada perempuan duduk. Rabak. How long was this entire saga ni? I dengan dia think like a year. Like less than a year plus minus lah. Asal budak ni si Allah ni dia kira player lah. So whatever he do, I would just like buat lah. Oh, kau pun dah macam dah buta lah kira. As long as I come over to your house. Dah kena lah ni. Bilik mak dia is not like bilik mak dia sendiri is like different. Habis bapak dia, you know the wind charms? Nanti ting 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 ting. Like kita tak fikir apa-apa kan benda tu. Out of nowhere nanti dia bunyi, nanti lali, Waalaikumsalam, masuklah. Siapa saya? Habis kau just macam Macam terima je lah. macam bodoh. Aku bodoh gila. I kena rabak gila. Blinded lah. Yeah. So how do you actually get out of this situation lah? Kena ruqyah. My uncle tolong. Took me about a year-ish. Like it was a bad grieving lah. So since then aku punya macam tak kosong lah. Macam I easily kena benda gini. Kena whatever crap lah. So I'm trying my best to like solat. Yalah. To my best to like lindung diri sendiri lah kan. Lemah semangat dia is there lah. Asal I used to have imaginary friend dari kecil. Yalah. Ceritakan. Yang kecil-kecil tu tadi macam kita dah nampak benda ni kan. Kelakar actually. Pergi sekolah pukul 6 lebih pagi. Nampak kain kat atas pokok. Okay. Tu fikir macam kesiannya orang ni. Tak ada apa tu, mattress tak ada apa. Tak ada selimut. Ya. Macam tingkat atas tu terbang tu jatuh kan. Kena angin tu macam kesiannya tak ada selimut, mesti sejuk. Pergi sekolah macam biasa. So second day mak ada hantar pak bawah. Sekarang mak tengok mak, kesian mak. Dia tak angkat-angkat si kain. Tu mak macam jangan meripik lah. Tu macam berjalan. So the third day, believe it or not, tu kain sudah duduk. Tu macam duduk Atas pokok? I was 8 years old, so I have no freaking idea that this thing is existing apa. Yalah. So tiba nampak dia terduduk tu macam
kau duduk tak apalah, pergi sekolah. So satu hari my mother is quite strict when it come to studies. Bagi dia anak kena top 3. Kena ace lah. If I don't ace, macam I dapat 80 over 90 or something, right? Nanti my mother will be like freaking mangkuk with it. So what happened was, I kena stand one corner pasal I tak belajar betul-betul kan. So dia taruh I one corner. Between rumah I dulu is rumah macam rumah L. Okay. So tempat sampah, S-box, myself. So near dengan tingkap. Okay. Oh, okay. So while I was standing there, my mother tengah membibil kat depan. Dan dengar bunyi macam psst. Ui. Psst. Macam apa bibik siap. Aku tinggal tingkat 8 je. Jack lagi. Oh lah, Jack Jonet. Dia banyak sangat Jack Jonet. Tapi okay, so kau dengar orang macam panggil kau lah. Dia pisi kau lah. Ui. I'm a 8 years old kid. Yeah. I'm looking at it, what is that? So bagi macam, perempuan ni tinggi tapi dia lawa gila. Oh. Dalam rumah kau? Dia kat luar tingkap. Tingkat 8 luar Dia tingkap? perempuan Melayu ke, Thai ke, American? Oh, tak tahu susah nak ada bangsa. Mana tahu nak kena ada information yang tertentu. Probably Melayu kot. Melayu lah, Melayu. Been with me for a very long time. how long is a long time? Daripada I 8 sampai I'm 14. Yeah. Wow. That's long, sir. So Yeah. how impactful is she to your life back then? Macam bila, is it kau see her on a daily basis, atau bila kau rasa kau tengah susah baru dia akan datang, atau like how was it? She will be like there when I need someone to help me. Like kalau ada orang kacau I ke apa, nanti dia akan be there to tolong. Is it? So kau converse dengan dia or? Yeah. Oh really? Berbual. Buat. Ubah apa tu kadang-kadang? Lawa, dia lawa. Bagi orang dia tak lawa, tapi untuk aku dia lawa. For example, mak aku pernah buat undi-undi kan. Dia pasal mak aku marah aku pasal dia boleh buat undi-undi tu jadi tak boleh makan, dia basi. Dia keluar daripada air je basi. Keluar daripada air dia basi. Dia batinkan that shit lah. Something around that line. But to me, he's a good friend . The best friend . Pasal I as a kid, coming from a broken family, you were alone before my mother get married, right? My life wasn't as beautiful as everyone else . Semua sorang-sorang. So selalu kena bully. Pasal aku dulu macam a fat kid. So she is the only one who like is there for you lah. Accept me for who I am. So every time someone like kacau I je, then shit happen, that kind of thing. Ui, gila ni. Real lah. Wah. So Tapi sampai bila? Like, then when it stop? it stopped when I was in 14, 15. So like how did it stop? Did it just macam terus kau dah tak nampak lagi, atau kau Maybe pasal like busy sekolah kot. Busy sekolah, busy kerja. Because I already start part-time, working part-time. Then I busy sekolah. Then I start to into sports. So I have no time. So like I thought we just gone like Just that. disappear. Yeah. So recently last year when I was at my most down lah? the most down part of my life, where I feel like I'm going to like go into depression. Tak apa. It's okay, can Minum air dulu. boleh compose diri. Okay, boleh just tenangkan diri. Then I think it's quite for me it's quite interesting also, because this kind of imaginary friend, like it doesn't happen to me. Like I don't really understand how it is, like how do they come about? There's so many questions. And to my understanding pun, I think Ahmad pun have a similar kind of history, is it? Betul.
Sebab ada macam kadang aku tengok ada macam bukan kita tak boleh macam ada maybe dalam segi Islam ke apa kita tak boleh percaya dengan thing, but sometimes this thing macam dalam satu segi yang sebagai someone that is experiencing hardship dengan dia punya life, dia habis ada this satu something that is being there for you, it feels like your guardian angel lah kadang-kadang. But I mean we don't know lah, kita pun tak berfasih sangat dalam agama untuk tahu ni semua kan. Aku rasa pun dia it goes to the same as this psychology punya illness, DID, personality disorder, is when you have really hit rock bottom and you don't want to face that tragedy or whatsoever, and then you create like an alter ego to face through this. I mean, this is what I've read and I've watched something like that lah. Yeah, so I guess there's a lot to it lah. Because I feel like also sometimes it can help the person also, right? Walaupun you feel alone, tapi kadang-kadang benda tu pun boleh membantu untuk get through your day also, right? I guess it's like a coping mechanism. Yeah, coping mechanism. Yeah. What do you think, Midari? Maybe you can share a thing or two lah. You're the friends. I used to have actually. You do also? I never see that before. When I was younger, I was in a different room, same house but different room. Okay. Then that room is ada built-in furniture, so built-in bed, built-in wardrobe, built-in study table. So Okay. so obviously baring tidur kat katil. Then my katil set is flat. Then here is a built-in macam empty shelf gitulah. Then every night I keep hearing it talking to me. Like I can hear it talking to me, then I will talk to it back. But then bila kecil, so I'm the only girl. Then both my brothers, like I'm not too close to them, So every night I will play with my toys in my room, and then I will also talk to my imaginary friend. And then Cuba. Saya okay? Okay, kita boleh pause tau. Boleh Kita boleh pause. Boleh pause. I think we pause first. Yeah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما